Jelas. So dah lama tak live, so lupa dah cara-cara nak live tu. Tu dia. Jangan lupa cara trik lah. Itulah. Tak apa. Cikgu Lupa cara Cikgu Naim, live tak apa. Cikgu Naim apa lama tinggalkan kita ni. Aduh. Itulah. Ini pergi bertapa ni. Sekali tunjuk sikit kenapa power bertapa tu. Itulah skill skill yang tu. apa Cikgu Naim belajar masa bertapa ni. Tu dia Tuan Taufik pun cakap lama tak jumpa Cikgu Naim. Biasa kita. Makin handsome tak? Oh. Macho, makin macho. Makin macho. Okey, Thank kita you, Tuan Al-Ustaz. Mufiza daripada Al-Ustaz. Apa ada kopi apa yang selalu nampak Tuan Mufiza post apa? Nescafe. Kopi apa lupa pula. Kopi kedai ke? Kopi kedai. Kalau tak silap macam tu lah. Yang Nescafe yang baru tu. Baru lah. Saya tengok Tuan Mufiza ni macam post banyak kali dah lah. Oh, okey. Yang saya tahu Nescafe dia ada dalam 2-3 bulan ni ada satu apa Nescafe Kedah ke apa? Kopi dari Kedah. Okey, selain Tuan Taufik dan Tuan Mukriza, siapa lagi yang tengah live bersama kami? Tolong komen sesuatu di ruangan komen. Okey, sementara tu ada apa-apa news yang apa nak kita update tak? Atau memang kena tunggu 9:30? Tapi saya rasa sebelum tu kita mungkin boleh memberi pandangan sedikit lah. Tapi Yes. tak apa, sementara Cikgu Naim buka dia punya MT4, mungkin saya boleh share Forex Factory. Saya Mungkin tengah nak set up account trading. okey tu dia. Cikgu Naim nak full margin tu. Okey. You all bagi sokongan untuk Cikgu Naim, dia nak ni. Okey, tanpa membuang masa, saya tunjuk skrin. Okey. 10 years. Okey. Okey, boleh nampak skrin saya? Yeah. Okey guys, kejap lagi kita akan ada NFT. Okey. Tapi biasa siapa yang suka trade gold, okey. Cuma saya sebelum pergi Forex Factory, saya tunjuk apa 10 year bond yield lah. Okey. Mungkin kita ambil daily time frame dulu. Okey. So saya rasa kita pernah cakap yang apa target yang mungkin 10 year bond yield dia akan sampai lebih kurang dekat 1.8 hingga 2%. Okey. So masa dia tengah naik sampai 1.75 ataupun dekat-dekat 1.8 ni, okey, lepas tu bond yield dia dah turun. Jadi pergerakan gold, okey, kita memang menyatakan bearish lah masa tu. Okey. Sebab bila bond yield naik dia turun, tapi sekarang ni bond yield pun tengah turun, tapi gold pun tengah turun. Jadi sekarang ni dia ada satu orang kata psychological number 1.40. Okey. 2 hari lepas dia cuba rebound balik daripada zone tu. Jadi sekarang ni dia duduk dekat zone support ni. Kejap lagi bergantung pada dasar NFP yang keluar. Okey. Kalau dia pecah 1.40, dia pergi ke 1.35 ataupun 1.30, tapi tak adalah saya rasa dia akan sampai ke situ. Ataupun dia pecah sedikit, pergi ke 1.37 ataupun 1.38 macam tu, mungkin gold akan naik temporarily. Okay, kalau dia pecah lah. Okay, tapi kalau dia retrace balik, dan kita akan nampak gold akan turun lah. So itu antara ni market tengah watch level ni 1.40 ni. Okay, so sekarang ni kita pergi ke kita punya Forex Factory. Boleh nampak ya? Ya, boleh. Okay, sekarang ni sebelum saya pergi ke Canada pun sebenarnya ada high impact. Okay, tapi biasa kita tak trade UCAD ataupun Canadian pair masa NFP. Tapi siapa yang trade, kalau ada soalan kita fokus. Kalau tidak, saya akan fokus pada 3 data ni. Saya rasa kita dah banyak kali ulang. Okay, NFP akan ada 3 data. Dia macam adik-beradik, mesti akan keluar sekali serangkai. Okay, untuk first one, average hourly earning, market kita rasa kita jangka dalam 0.4. Tetapi kalau ada pergerakan sama ada ke atas, katakan 0.5, okay, dan most likely gold akan ada pergerakan ke atas lah. Tapi kalau dia turun, okay, dan kita akan nampak
mungkin ada spike sedikit, tapi kita tak tahu sama ada dia ke atas ataupun ke bawah gold tu, sebab dia kena tunggu dua data ni. Okay, so market biasa akan tunggu pada data ni, tapi untuk hari ni cuba watch out data ni. Kalau dia keluar 4.4 ataupun 4.3 kat sini, okay, then gold boleh almost boleh sampai 1750 ataupun 1740. Tapi benda ni akan berlaku kalau data ni kurang, yang ni pun tinggi dekat-dekat 600k. Kalau benda tu berlaku, then gold ada peluang untuk ni. Tapi sekarang ni market jangka kemungkinan nombor ni lebih kurang sama dengan nombor ni pun lebih kurang 4.5. Sebab tu mungkin gold ada peluang naik ke atas sedikit, maybe 1785 ataupun 1790, okay, ataupun even 1800 sebelum dia turun. Okay, so ini adalah secara ringkaslah pandangannya. Okay, jadi saya tunjuk dekat chart semula untuk gold. Okay, so sekarang ni kalau kita nampak gold, dia ada turun sampai 1760, and then sekarang ni dia duduk dekat tengah-tengah lah, 1773. Okay, ataupun sekarang ni 1770 lah. Okay, sekarang ni kalau data tu tak berapa bagus, okay, untuk USD kuat, dan gold dijangka akan at least sampai ke zone ni ataupun zone ni lah. Okay, sebelum mungkin dia sambung balik next week. Okay, tetapi kalau data dia terlalu kuat untuk US dollar, dan kita jangka dia akan pecah di support ataupun at least sampai ke support ni balik 1760. Sebab the next support kita jangka dia akan pergi ke lebih kurang sini. Okay, next support adalah dekat 1755, 1750. Tapi kalau data yang tadi saya maksudkan unemployment rate dalam 4.3 atau 4.2, dan kita boleh jangka dia boleh sampai ke 1740. Okay, so just watch out dua data yang ni. Okay, tengok dia punya nombor yang keluar dan just ikut ni. Tapi kalau satu bagus, satu tak berapa bagus, dan macam biasalah, gold mungkin akan spike ke atas, lepas tu spike ke bawah, lepas tu sideways saja. Tapi kalau dua-dua data bagus untuk US dollar, dan sama ada dia break out 1760 untuk sampai 1750 ataupun 40, okay, ataupun kalau data tak berapa bagus, dia break out 1776 untuk ke atas 1785 hingga 1790 lah, ataupun even boleh sampai ke 1800 balik. Okay, so antara dua ni, tapi saya rasa mungkin dua ni lah dahulu. Dia bergantung pada data yang keluar nanti kejap lagi, sama ada dia boleh sampai 1800 balik. Sebab 1800 ni dia agak dekat sini, agak jauh sedikit lah, almost $30 dia dah naik. Tapi saya rasa 1785 atau 1790 maybe boleh reach selepas NFP lah. Okay, so itu saja. Mungkin Cikgu Naim boleh ni lah tunjuk pandangan Cikgu Naim untuk teknikal. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, apa pandangan Cikgu Naim sebelum? Tak ada pandangan saya lebih kurang macam Cikgu Rashid juga lah. So kita kena tunggu data NFT yang keluar lagi. Kita punya plan je simple je. Kalau data tu bagus untuk keseluruhannya, kita nampak strong ataupun bagus, saya akan cari position untuk buy US dollar lah. Dan kalau sebaliknya data tu keluar lemah, saya akan cuba cari untuk sell US dollar. Dan kalau untuk gold pula, kalau data tu buruk, saya akan cuba cari long gold. Okay, so ada dua lah, gold dengan USD pair lah kita akan tengok malam ni. Jadi saya nak share screen, boleh ke nak tunjuk MT4? Baik, silakan. Boleh Cikgu Naim. Memang saya rasa kami semua nak tengok screen Cikgu Naim. Kita nak tunjuk akaun perang kita ya. Akaun ni akaun yang sama yang pernah digunakan waktu live trade sebelum ni, tak ingat dah. September kita last live trade. September kan? Wow, sekarang dah bulan 12. Dah lama Yes. So akaun tu masih hidup lagi walaupun saya dah lama dah masuk gua.
Aku masih hidup. Okay, so mari saya nak tunjuk Share dulu. akaun yang kita share dulu ya. Boleh nampak ke? Okay, Saya punya apa tu? Okey, boleh. Cikgu Rashid ada cakap Mungkin apa ke? sementara Cikgu Naim tunjuk tu, mungkin klien-klien yang ada dekat sekarang ni, okey, dia sebenarnya saya dengan Cikgu Naim pernah bagi tahu kalau trader yang biasa dah trade news ni, dia boleh entry sebelum news tu keluar. Tapi kalau trader yang orang kata intermediate, tunggu data tu keluar baru masuk. Tapi kalau trader yang risikonya dia nak ambil rendah ataupun senang cerita trader newbie ataupun baru nak orang kata masuk dalam bidang forex ni, mungkin tunggu lepas 10-15 minit, okey, ikut lepas tu baru ikut momentum news tu, okey. Jadi kita ada 3 jenis trader, bergantung jenis trader yang macam mana. Nak entry sebelum news tu sebab kita dah ambil position, contoh bias buy gold contoh, jadi boleh entry, dah start entry layer sekarang, ataupun nak tunggu sampai 9.30 lepas news tu keluar baru entry, sama dengan Cikgu Naim. Ataupun Cikgu Naim pun dia ada satu lagi strategi, dia akan entry lepas 10 minit macam tu, baru kita akan entry bagi market spike atas bawah dahulu, lepas tu baru ikut direction. Okay, jadi boleh ikut lah. Betul tu. So yang paling selamat kita digest data dulu lah. So kita tunggu mungkin dalam paling cepat mungkin dalam 5 minit ataupun dalam 5 ke 10 minit ataupun 15 minit pun boleh. And then daripada situ kalau kita dah digest dan kita tengok dah dapat dah reaction market tu macam mana, dan kita rasa yakin, baru kita masuk sekali lah ataupun kita buat entry lah. So basically ini account yang saya pernah trade untuk live trade sebelum ni. Account ni kita guna SMP je. Kita claim SMP, so kita kali ikutkan, tak ada apa-apa risiko lah. Bagi yang belum tahu, dekat SM ni kita ada SMP ataupun kita nama panjang dia SM point, loyalty point. So bila kita trade di SM, setiap lot yang kita trade tu kita akan dapat SMP lah. Jadi kita boleh claim dalam bentuk kredit, dan SMP tu kita boleh guna untuk trade lah. Dan dia punya profit dia tu kita boleh bawa keluar semua profit, tapi yang kredit tu tak boleh lah, bonus tu tak boleh bawa keluar. Tapi kalau profit, banyak mana profit pun boleh bawa keluar, boleh withdraw, tak ada masalah. So itu yang bestnya lah, antara salah satu benda yang best lah kalau guna SMP ni. Jadi hari tu untuk kita live trade, saya first time claim bulan 8 hari tu. Sebab itu mungkin first time kot kita nak buat live trade. Dan buat kan bulan 8 kan. So buat betul lah bulan 9. Account ni saya masih simpan lagi lah sebab hilang in future mungkin kita nak buat live trade lagi kan. Jadi so far kalau ikut persen dia dah 100% lah, sebab saya claim 50. So profit sekarang pun 50. Jadi kita total equity kita ada 100. Jadi okey lah, should be okey lah untuk kita nak live trade malam ni. Dia kata apa-apa jadi pun kali ikutkan, saya tak rugi apa-apa lah. Tapi yang real punya money sekarang ada $50 lah, kredit ada 50, total ada 100. Jadi saya pun sebenarnya tak kisah pun kalau 100 USD ni andai kata hilang lah, tapi walaupun macam tu saya still akan gunakan risk management yang sepatutnya lah, tak adalah terus full margin kan untuk entry malam ni. Okay, so itulah, kita tunggu dalam lagi berapa minit lagi? Dalam 7 minit lagi data akan keluar. Dan macam Cikgu Rashid dah explain tadi, dia ada explain pasal gold. Gold pun antara yang saya akan bagi perhatian lah untuk data malam ni. Tapi saya lebih prefer untuk buy gold lah kalau kita dapat data yang teruk ataupun yang tak elok. Sebab kalau berdasarkan reaction sebelum ni saya ada buat bacaan, gold ni dia lebih react kepada data, reaction dia lebih besar kepada data US yang buruk berbanding dengan kalau data US tu okey ataupun bagus. Dia akan still react juga, tentu kalau data bagus dia akan terjun, tapi dia punya reaction dia tak sekuat berbanding kalau reaction data US tu buruk lah. Maksudnya kalau data buruk, berkemungkinan besar dia akan lebih volatile lah, ataupun pergerakan ke atas tu akan lebih besar lah.
Okay. Jadi kalau data buruk, memang saya akan target untuk buy gold ni. Tapi andai kata data USD bagus, ada beberapa pair yang saya tengok. Tapi itulah, salah satunya adalah itulah Euro USD. Positionnya adalah kita masuk sell lah kalau data dia keluar meyakinkan. Sebab kita tahu bila data tu okey, maknanya akan menyumbang kepada kekuatan USD lah. Dia akan bagi positif impact kepada US dollar. Dan kita akan cari sell di Euro USD ataupun boleh juga nak buy di pair USD Japan. Ataupun satu lagi pair yang saya monitor juga adalah di pair AUD USD, sebab semalam saya ada masuk position sell lah untuk intraday untuk pair AUD USD ni. Tapi satu je masalahnya tu dekat daily punya time frame ni sekarang agak oversold lah. Kalau ikut bacaan RSI tu dah 22. Jadi kita nak masuk sell lagi pun kita takut akan berlaku correction ataupun retracement ke atas dulu baru dia akan sambung turun balik lah. Jadi andai kata data malam ni buruk untuk USD, for sure akan ada correction ke atas lah untuk pair AUD USD ni sebab memang dah oversold lah. Oversold sangat lah 22. Sepatutnya bila-bila masa je boleh berlaku correction lah ataupun retracement ke atas sebelum dia sambung turun balik. Sebab overall trend saya masih yakin dia downtrend lah. Cuma buat masa sekarang ni kalau nak masuk sell dekat bawah ni agak, kalau untuk saya agak berisiko lah. Okay, jadi saya rasa itu sajalah apa yang saya boleh komen. Jadi kalau ada soalan ke sebelum data keluar, boleh sempat lagi buat jawab satu ataupun dua soalan. Kita ada masa 3 minit setengah. 3 minit setengah. Live trade tak ada lucky draw kan? Tak ada. Tak ada. So jangan tunggu jangan tunggu draw. Okey. Ke kalau profit ada lucky draw. Tengok yang profit ni lah. Saya tak trade. Ya ke tu tak trade? Tengok yang profit tu nak sediakan hadiah tak? Ya ke tu tak trade? Tak boleh saya sangat tu. Tak boleh. Tengah kontrol ni tak boleh trade. Tak boleh fokus lah. Salam dan selamat malam semua Salam ini Tuan Ikhwan dengan Malam. Tuan Abe Rosli Tuan Rosli ni. kita di UKB, Kota Baru, lama tak jumpa. Itulah. Okey, Tuan Mukriza malam ni nak tapau 300 speed. 300 speed Ya. Boleh. 3,000. Good evening Tuan Joel. Apa khabar? Lama tak jumpa ni Tuan Joel. Salam dan selamat malam Tuan Azlan. So kita ada 2 minit lagi. 2 minit lagi. So jangan terburu-buru untuk buat decision. Walaupun data dah keluar nanti, kita relax. Kita ambil masa sikit untuk kita nak digest data dulu. Kalau kita dah yakin, baru kita cuba cari entry lah. So kalau ikut team, berapa lot kita nak letak team? $100 satu lot. Tak, 0.1 maksimum tu 100 speed tu. Hai, 0.1 Ya betul. Tapi Go dah gerak bawah dah. Dah turun sikit Itu cuma orang kata smoke screen je. Nanti y'all tengok lagi 2 minit pergerakan gold ni. Dah turun tu Go. Lain sedikit tu pergerakan gold ni. Mungkin Cikgu Naim boleh tunjuk screen kot. Gold punya ni. Tengok gold punya chart kan. Gold punya chart 1 minit ni. 1 gold minit lagi. Gold tengah bergerak. Dia tengah bergerak. Tapi saya rasa kemungkinan saya bias, saya rasa data tak berapa kuat sangat untuk malam ni. Walaupun gold secara overall dia bearish, tapi saya rasa malam ni dia mungkin boleh naik sikit lah. Correction sikit lah. Mungkin akan naik sedikit. Sebab market nak digest
debt ceiling issue yang tengah-tengah hot sekarang ni. Okey, 30 saat, so kita perlu tunggu 25. Kita tengok pergerakan Ah. gold. Nanti kita akan tunjuk lah. Mungkin Cikgu Naim pun boleh tunjuk. Cikgu Naim tengah tunjuk skrin ni. So Koreksi sekarang apa data yang keluar lah. so ini chart untuk ni lah, untuk gold lah. Okey. Dan ini untuk 9, USD index. 8, 7, Kita tengok sini dulu lah, tengok jadi apa. 3, Countdown. Kira countdown tu. 1. Ini kali lah. Dah nampak gold. Okey, yes. Gold naik ke atas ya. Buat masa sekarang tapi kita tak nampak, kita tak tengok data lagi. Okey, data extreme week. Sekejap kita digest data dulu. Yes. Siapa yang, Digest data dulu. dah dapat data tu, Jangan kejar market. Jangan terburu-buru. Siapa yang dah ada data mungkin boleh share dekat ruangan komen supaya kita boleh sama-sama tengok. Ini yang tadi saya kata dalam 1 minit sebelum data tu keluar tu gold nampak macam turun tapi dia naik kan. Inilah antara orang kata fake atau fake out ataupun you all panggil quote manipulation. Inilah yang biasa berlaku sebelum data keluar. Saya dah dapat data di Forex Factory ni. Untuk hourly earning kita dapat 0.3%, below expectation 0.4. NFP data at 210k berbanding jangkaan 553. Unemployment rate kita dapat 4.2 lah. So 2 versus 1 lah. Cikgu Naim nak share apa-apa tak? Sekarang Mungkin Cikgu Naim boleh tunjuk skrin. Sekarang masih sekarang di ni MT4 Yes. Betul. Sorry. Jap. Okey, kita ada data yang bercampur kan? So nampak tak? Okey, tu Cikgu Rashid boleh komen sikit. Cikgu Rashid Okey. Dah. tentang 3 set of data ni. Cikgu Naim buat dulu sebab saya tengah entry ni. Oh ya ke? Aduh, Okey. share lah sikit. Share. Tak apa nanti Cikgu Rashid sediakan ni. Lucky draw ni kalau profit. Kau setakat yang saya nampak dekat sini kita ada kita boleh cakap mix data lah kan, sebab Yes. dua data ni below than expectation lah, iaitu hourly earning dengan non-farm payroll NFP ni. Cuma kita dapat data yang baik untuk unemployment rate je. Cuma saya nak kena tengok participation rate berapa je dulu. Tapi overall not so strong lah untuk data kali ni. So most likely mungkin US dollar akan membuat pemenurunan harga lah ataupun akan buat correction. USD mungkin akan melemah sedikit lah untuk malam ni. Itu kita punya kesimpulan awal lah. Saya punya kesimpulan awal. Mungkin saya boleh tunjuk skrin sekejap, saya buat ulasan sedikit. Boleh. Cikgu Rashid. Data yang saya bagi tahu tu lebih kurang okey. Sekejap saya cuba tunjuk skrin. Okey. Boleh nampak Forex Factory ya? Jap. Okey. Yes. Just tengok dekat sini, okay, yang dua data yang tadi saya maksudkan tu, satu ni tak berapa bagus untuk US dollar, satu ni agak bagus untuk US dollar. So itu yang mixed reaction. Tapi kali ni average hourly earnings pun tak berapa orang kata bagus. Jadi sekarang ni gold macam saya kata dah pergi dekat 17.75 sekarang ni, tapi saya rasa ada ruang lagi sedikit untuk gold nak ke atas ni. Okey, bergantung pada data ni, saya rasa gold punya bull players akan masuk kejap lah untuk 1-2 hari ni. Okey, sebab dia mixed data, dia bukan US dollar terlalu lemah ataupun US dollar terlalu kuat. Walaupun yang ni agak bagus, tapi dua data ni menjadikan mixed data lah. Okey, so Cikgu Naim So Cikgu Rashid, kalau untuk USD pair, Cikgu Rashid rasa pair apa yang sesuai kalau kita nak masuk short USD? Short USD? Yelah, kalau saya untuk forex pair, rasa Cikgu Rashid rasa pair apa yang sesuai? Kita dah cakap hari tu level support tengah retrace untuk EU, lepas tu GU, walaupun dia masih bearish long term,
Okay. So semua ada dekat level support. Even AU pun ada dekat support sekarang ni, minor support. So akan ada retracement. Tapi macam saya kata, US dollar ni dalam landasan yang akan kuat. Jadi cari peluang untuk sell lah siapa yang swing. Tapi kalau setakat scalp intraday, bolehlah buy EU, buy EU, buy AU. Okay. Okay, Cikgu Naim. Ya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So tadi Cikgu Naim cakap apa AU sesuai untuk buy kan? Ke Saya macam mana cakap tadi? sesuai untuk buy sebab Over apa tadi cakap? Over. dia dah oversold lah. Kali ikut RSI D1 tu dia dah oversold. So mungkin akan ada sedikit Retracement. kenaikan lah, retracement Okey, ataupun correction lah untuk AU ni. Tapi overall macam Cikgu Rashid cakap lah, USD on right track untuk menguat dalam jangka masa yang panjang. Cuma dalam jangka masa yang pendek ni berkemungkinan akan ada retracement lah untuk US dollar kan. Sebab data malam ni pun kita tak dapat data yang solid lah. So untuk short term a little bit bearish lah untuk US dollar untuk short term sajalah. Okay. So short term tu agak-agak berapa lama Cikgu Naim? Short term tu untuk minggu ni ke macam mana tu? Atau untuk cuma hari ni? At least untuk hari ni lah, tapi mungkin boleh drag sampai 2-3 hari lah at least. Okay. So saya dah masuk entry di gold lah. Tapi boleh boleh tunjuk screen sekali. Screen sekali. Dah share kan? Dah nampak? Tak nampak? Ada. Ada. So saya pun berpendapat at least lah gold, walaupun kita tahu dia punya trend buat masa sekarang ni adalah downtrend lah untuk gold ni, tapi disebabkan data NFP ni saya berpendapat berkemungkinan akan ada, at least dia tak akan turun untuk short term ni, dalam masa yang pendek ni mungkin dia tak akan turun lagi, mungkin akan ada kenaikan sedikit lah, dia akan buat retracement dulu, dan bila USD kembali menguat nanti mungkin baru dia akan turun balik lah. Buat masa sekarang kalau ikutkan tak ada reason yang kuat lah untuk USD menguat. Walaupun kita tahulah dia punya long term USD dalam backtrack untuk bullish. So kalau ikutkan dalam profit lah sekarang ni, siapa yang buy gold, kalau kita tengok US dollar, USD index tengah turun. Ini time frame 5 minit. Okay, ini reaction awal lah untuk data NFP kejap tadi. So reaction awalnya adalah negatif untuk US dollar. Kita ada nampak USD index membuat penurunan. Kalau kita tengok USD punya pair pun EU tengah membuat kenaikan sedikit. AU pun sama juga. Walaupun agak dindong pergerakannya tu, tak berapa jelas, tapi seperti yang kita nampak dekat chart, USD sedang melemah sedikit lah. So ini chart AU kan? Tadi AU je. Tadi AU lah, ni AU M5. Okay, ni saya rasa hari tu masa FB Live ada orang tanya. So AU nampak tak dia penurunan dia ke bawah? Dia dah sampai ke 0.705. Tapi pergerakan ke atas ni cuma kemungkinan besar temporary sebab betul. ada satu lagi level dekat bawah 70 sen 0.70. Okay, so itu yang market tengah jangka 0.70 tu.
So untuk malam ni sama ada nak scalp ataupun intraday lah. Ya betul. Sekarang ni ambil peluang US dollar melemah lah untuk malam ni. At least sekurang-kurangnya untuk 1-2 jam ni, kecuali tiba-tiba ada benda berlaku dekat Kongres nanti kejap lagi. Faham. So saya stop share dulu and then So kalau ada soalan ke apa kita ambil, kalau tidak nanti dalam 5-10 minit kita tengok lah and then kita end kita punya. okay. Tim ada buat entry apa-apa ke tu? Yam ni tu? Tak ada. Tengok aje lah. Dia Boon dia safe trader. Dia tunggu 15 minit baru dia akan Tak ada. Saya tunggu beberapa hari minggu depan bawa entry. Okey, sebab itu kalau safe sangat tu. Okey, ini sebagai pengajaran. Kalau nampak tadi tu memang market react awal sampai ke 1778 gold, lepas tu dia retrace almost dalam 60 pip, 80 pip turun bawah. Sekarang ni baru dia naik semula. Jadi siapa yang buy tadi tu dekat 1776, 177 tu masih tengah floating, mungkin boleh sabar sedikit lah. Saya rasa mungkin dia akan naik lagi. Kalau tidak, kalau nak cut loss ataupun dah ada stop loss bawah 1767 ataupun 1765, then just biasa. Kalau dia break yang tu malam ni, saya rasa kemungkinan besar dia akan turun je sampai minggu depan. Kalau break berapa Cik Rashid? 17 berapa? 1765 itu yang 1765. minor support. Lepas tu yang Okay, bawah okay. tu adalah 1760 lah kalau dia break tu. Baik. So stop loss boleh letak the previous swing low lah. Okey, kita ada soalan daripada Tuan Rosli. Minggu depan go, maksud dia macam mana tu? Apa maksud Tuan Rosli? Minggu Maksudnya, depan go direction go untuk minggu depan. Okey, saya rasa kita tak boleh nak share terlalu detail. Yang tu kita share besok atau lusa lah dalam FB Live. Tapi secara overall boleh refer balik FB Live minggu lepas yang kita buat. Direction untuk gold masih ke bawah. Apa-apa yang berlaku sekarang ni adalah cuma retracement ke atas sebab orang kata tapering yang apa tu, accelerated tapering dengan interest rate tu news dah keluar 2 hari lepas, suatu gold menjunam, okey. Tetapi sekarang ni market cuba react balik apa yang berlaku malam tadi pasal apa, yang isu yang bulan 10 hari tu yang debt ceiling yang berapa tu 28 trilion 29 trilion tu. So isu tu muncul semula semalam dengan hari ni. Kalau hari ni dia orang tak luluskan debt ceiling tu, US government akan shutdown. Jadi isu tu pun tengah main keperanan selain daripada data NFP. Jadi untuk ulas lebih lanjut tunggu FB Live lah weekend nanti. Tuan Nuan ni dah profit kot. Mungkin kot itu dia. Sebab tu tadi saya kata 1-2 minit sebelum apa tu, masa data keluar tu kita nampak pergerakan gold memang ke atas. Tapi dia memang tengah turun tu. Jadi siapa yang ambil 1767, 1768 tu tadi, saya pun ada entry tadi dekat situ. So bila dia naik tu, siapa yang dah close, tahniah lah. Okay, ada soalan lain tak? Saya rasa market pasal dia mix data, satu menunjukkan USD kuat, satu menunjukkan USD lemah. Jadi gold sekarang ni dia dah balik semula dekat tempat asal sebelum data dekat 1770. Okey. Saya rasa kejap lagi dalam pukul 10 sampai 11 atau 12 malam baru akan ada minor breakout ke atas atau minor breakout ke bawah, tapi saya rasa more towards on the upside untuk malam ni lah. Okey, kecuali ada apa-apa yang luar jangkaan berlaku dalam 2-3 jam ni. Okey, terbaik. Siapa lagi yang profit selain Tuan Nuan?
Okay, so harap satu lagi saya nak share macam tadi Cikgu Naim ada bagi tahu pasal point XMP apa semua tu. So itu adalah satu cara untuk you all semua supaya tak risikokan modal anda sendiri. Jadi dekat XM kami ada bagi XMP ataupun XM bagi XMP. Jadi lagi banyak you all trade akan ada collect XMP. Dia ada 4 level sampai executive level apa semua tu. Just collect XMP. Untuk news trading, bila Cikgu Naim buat live trade, boleh ambil peluang untuk entry sekali dengan Cikgu Naim ataupun dengan kami bertiga, Team Rex. So boleh ni, tanpa risiko modal. Satu lagi saya nak cuma, sebenarnya tadi saya cuba buka satu lagi broker lain dengan XM. Ini bukan saya nak support XM lah, tapi kita boleh nampak masa data NFP tengah keluar pun 9.30 tepat, saya masih boleh entry dekat XM tanpa record. Tapi dekat satu lagi broker yang saya nak cuba entry, tak lepas sampai 2-3 minit. 2-3 minit saya masih tak boleh nak entry. Even bila saya entry pun dia record balik sampai saya tak boleh entry. Jadi itu adalah beza antara XM dengan broker-broker yang lain lah. Okay. Kalau you all tak percaya, bukan pasal kami semua IB ataupun MIB XM, saya bagi tahu saya sendiri sekarang ni tengah bukan sebab saya join satu lagi kontes dekat luar, broker lain, saya cuba entry sama dengan XM lepas tapi broker lain tak lepas. So itu adalah beza lah, you all boleh test sendiri, tak perlu nak dengar sebab kalau you all kata kami suka promote XM, tidak. Siapa yang pernah trade dengan XM, macam saya dah dekat 6-7 tahun, Boon mungkin dekat 8-9 tahun, Cikgu Naim pun mungkin dekat 8-9 tahun kot dengan XM. So diorang mungkin lagi lebih tahulah. Ya, dia kena cuba sendiri. Dia jangan Yes. dia kena cuba sendiri. Sebab siapa yang pernah trade ataupun masih trade dengan broker-broker lain, kita boleh nampak dia punya execution, dia punya customer support, dia punya service apa semua tu. Okay, you all, sebab kalau kami cakap nanti kata kita promote XM, kata ni, sebab tu saya rasa saya, Cikgu Naim dengan Boon dah lama stay dengan XM. Okay, itu antara salah satu sebab yang saya boleh tunjukkan bukti tadi. Saya baru je cuba entry masa sebelum news keluar dengan masa news keluar, saya ada entry dua-dua sekali. Saya entry. Tuan Joel, esok kita dengar cikgu sharing saja. Besok hari Sabtu, hari Sabtu memang market tak buka. Jadi kita tak boleh nak live. Kita selalu kalau live trade tu Cikgu Naim je. Macam saya jarang live trade. Saya nak share something boleh Dah Boleh, okey. Cikgu Naim. Jom mengetih. Bukan chat. Alamak. Nak tunjuk berkenaan data sebab itulah mungkin something yang kita boleh tengoklah. So ini saya buka di FX Street So dia dah digest lah tadi apa yang berlaku. So kalau ikut data NFP tu negatif lah sebab dia lower than expected lah, kurang daripada data jangkaan. So kita dapat 200 lebih je berbanding jangkaan 500 lebih K. So itu tak apalah. So kita dapat tapi yang positive side-nya kita dapat NFP revision tu positif. So daripada data yang sebelum ni 531, dia dah revise balik ke arah yang lebih kuat lah, iaitu 564K. Itu positif lah, side yang positif lah untuk data kali ni. And then unemployment rate pun kita dapat satu data yang positif. Maksudnya data pengangguran tu lebih rendah berbanding dengan yang sebelumnya. So itu benda yang positif lah. And then yang saya cakap tadi tu pasal participation rate ni. Okay. Benda ni pun penting juga, participation rate ni. Kalau ikut participation rate kali ni lebih baik berbanding jangkaan, iaitu 61.8 berbanding sebelumnya 61.6 lah. So itu good point untuk US dollar. And then yang terakhir adalah average hourly earning. Average hourly earning kalau untuk monthly kita dapat 0.3 berbanding jangkaan. So 0.4. So secara overall kita boleh cakap data agak mix, tapi sebenarnya on positive side sebenarnya tak terlalu
tak terlalu teruk lah. Okey, data US, label US untuk data label US untuk malam ni. So sebab tu kalau kita tengok reaction market pun ke atas US dollar tak adalah US dollar jadi terlalu melemah. Dia just melemah sedikit saja sebab kalau ikut dia punya longer term, kalau ikutkan saya sendiri personally adalah bullish lah untuk US dollar. So untuk kelemahan sekarang ni bersifat short term je. Jadi berhati-hati kalau rasa nak short US dollar, pendapat saya lepas saya dah digest ni data-data yang ada ni, kalau rasa nak short USD untuk sekadar untuk short term ataupun sekadar untuk hari ini mungkinlah boleh, tapi kita tak mungkin boleh dapat banyak sangat pergerakan lah. So kalau nak lebih selamat untuk swing position adalah lebih baik kita cari position untuk masuk balik buy US dollar lah, walaupun banyak kita tengok pair USD dah dalam keadaan overbought ataupun dah oversold lah. Contoh kalau kita tengok AU sendiri, kalau daily punya time frame dah oversold, tapi trend dia masih lagi ke bawah, pendapat saya. Sama juga macam EU pun sama. Sebarang kenaikan adalah hanya temporary punya correction. Dia punya longer term punya view untuk trend tu masih lagi ke bawah lah untuk Euro USD, dan sama juga untuk pair USD yang lain lah secara general. Jadi berhati-hatilah kalau kita rasa nak masuk short USD. Untuk short term okey, tapi jangan hold terlalu lama lah, itu saya punya pendapat. Okey. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Naim. So itu data yang Cikgu Naim share. So, kalau kita tengok hati-hatilah. USD index pun dah ni balik, dia dah reverse balik dah. Okey, Tuan Wan tanya ada FOMC punya live trade tak? Cikgu Naim boleh ke? FOMC, FOMC awal pagi. Belum tidur. Kecuali kalau Cikgu Naim tak tidur 2:30 pagi, pukul 3, 3:30 tu, kita Kalau boleh buat Memang FOMC semua live trade. kaki tidur lewat ni. Kalau buat pun takut 2 orang je live. Berapa tu orang? Orang yang nak tengok tu lah, orang nak tengok pun dah tidur. Oh, orang yang nak tengok. Okey. Orang yang nak tengok pun Yang tidur. viewer pun nanti ada 2 orang je. So komen tengok. Sekarang ada 14 orang, ada 14 komen tak yang nak live trade FOMC? Betul, kena sign lah siap-siap. Kena sign siap-siap. Kena bagi komitmen fee lah. Tak mudah, silat-silat kena bawa baby kan, Cikgu Naim. So okey, yang jelas kan untuk data malam ni, kalau ikut personally saya punya pendapat macam tadilah saya komen. Tapi apapun tapi sekarang ni kalau nampak kebanyakan pair ataupun even gold pun dia balik semula dekat tempat asal. Jadi saya rasa market tengah tunjukkan dia adalah mixed reaction. Jadi siapa yang ini yang kadang-kadang news trading ni kita kena keluar start, maknanya masuk keluar. Sebab dia kadang-kadang bila miss data ni kita tak nampak direction. Macam rasa NFP 2 bulan lepas masa kita live trade tu, kita nampak direction bila dia breakout ada direction. Tapi tadi kita nampak dia naik, lepas tu dia turun semula spike ke bawah. Jadi sekarang ni almost nak pukul 10. Lepas tu saya rasa baru market sama ada ke atas ataupun ke bawah. Tapi bias untuk malam ni saya masih prefer US dollar melemah. Okay, jadi ambil peluang. Tetapi kalau minggu depan ataupun minggu satu lagi, direction US dollar masih kuat sebab US dollar dia masih belum kuat lagi. Okay, macam kalau tengok dekat pair AU, EU, GU, semua dah break dia punya major support. Macam 1.13 dia dah break, AU dah break 0.71, GU dah break 1.33. So semua dia orang dah break. So sekarang ni kemungkinan besar dia akan pergi ke cari support yang lagi yang besar. So yang tu kita akan review besok lah, malam besok atau lusa. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Naim dan Cikgu Rashid.
Itu saja pun. Okay. So harap so live trade ni kadang-kadang kita susah nak jangka. Lepas data keluar baru kita boleh ni. Jadi mungkin malam ni kita tak dapat, Cikgu Naim pun tak dapat nak tunjuk apa entry dengan keluar sebab dia data pun tak berapa bagus sangat yang boleh breakout. Dia selalunya kalau ada breakout baru kita nampak. Macam tadi kita nampak dia macam cuma spike 17.75, dia sampai ke 17.28, lepas tu dia masuk balik. Jadi tak nampak kekuatan dia. Tapi kalau dia breakout tadi 17.80, dan kita akan nampak dia sambung ke 17.90, 1800. Jadi benda tu kita tak nampak. Jadi untuk malam ni sampai besok pagi saya rasa cuma akan naik sedikit. Mungkin dia tak breakout 17.80 lah untuk malam ni ataupun untuk 2-3 hari nanti. Okay. So, sebelum kita end saya nak tunjuk MT4 balik saya punya tadi lah. So mana Belum. hilang pula MT4 ni sekejap. Entry terus delete ni. Entry di uninstall. Saya sempat yang goal tadi tu, yang tadi saya ada masuk buy tadi kan. Ya. Ada sempat close lah untuk buy tu. Scalping lah. Tapi sikit sajalah profit. Tapi nak tunjuk ni tak perlu. Saya tak boleh nak share MT4 pula. Sekejap tunggu sekejap. Dia merajuk barangkali. So kalau saya untuk goal tu boleh nak buy lah, tapi kena scalp lah. Tak boleh nak hold lama-lama lah. Okey, dia dah keluar sekejap. Dia dah keluar. Tak dapat juga nak share link tu. Sekarang keluar apa? Okey dah. Sekejap. Keluar apa? Keluar ni. Keluar window kan? Bukan. Keluar Cikgu Naim share tu. Share. Terus hilang semua. Cikgu Naim leave studio. Marah. Okay, sementara Cikgu Naim masuk balik, sebab mungkin Cikgu Naim nak share sesuatu. Siapa kalau nak scalp gold tu bolehlah cuba tengok ada rejection sedikit. Kalau nak sambung at least scalp ataupun intraday saja. Jangan pergi swing hold pula. Nampak benar tu lama tak live tu betul lah. Nampak tak? Nampak Cikgu Naim. Nampak Okay, so tadi ada masuk satu buy untuk gold lah. So untuk gold tadi masuk 17.70. Lepas tu saya sempat close 17.73 lah, lebih kurang 17.73. So dapat dalam $2 lebih sikit lah. So untuk profit, untuk live trade, untuk malam ni, untuk buy gold, untuk current punya position, ada saya masuk buy gold lagi satu, tapi tengah floating lah. So tapi kalau dia turun lagi sikit, yang kat tempat yang saya marking ni, berkemungkinan saya akan masuk layer lagi lah. Saya akan masuk buy gold lagi lah, buat averaging lah. And then saya untuk hari ni, untuk malam ni, cuba untuk scalping sajalah, bukan untuk nak hold position lama-lama. Okay, so itu saja untuk kita punya sesi live trade malam ni. Kalau akaun ni masih hidup lagi, insyaAllah dah ada lagi live trade yang berikutnya. Cikgu ada stop loss kan. Kalau ada stop loss, akaun tu masih hidup. Tapi kalau cikgu ada stop loss, gold masih ke bawah Okay, gold masih ke bawah. Okay, apa yang kami jual tu cuma untuk short time frame saja. Jangan pergi buy gold lepas tu tak ada stop loss. Lepas tu kalau dia turun sampai 17.40 ataupun 1700 next week, jangan terkejut. Gold masih ke bawah. Ada kata-kata kan, your stop loss is my entry. Okay. So maknanya kita ikut nasihat Cikgu Naim. Tak ada lah. So itu saja untuk malam ni. Okay, so terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Naim. Terima kasih Bun. Okay, terima kasih semua. Okay, jumpa lagi malam. Okay, baik. Selamat malam. Assalamualaikum.